Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa hari ini dalam sejarah. Dalam subtopik baru yang lebih hangat, yang lebih padat, khas untuk awak seorang saja. Apa subtopiknya? Ialah 2.4 ciri-ciri zaman air batu akhir. Ingat tak? Yang telah kita belajar pada yang lepas. Apa yang kita belajar minggu lepas? Apa dia? Kita belajar ada binatang, itu apa? Mammoth, harimau bergitaring dan sloth. Kemudian dalam topik 2.2 apa dia? Ingat balik, cuba tengok balik. Kita tengok balik. Okey, yang 2.3 kita belajar garis masa. 2.4 berlakulah ciri-ciri zaman air batu yang akhir. Apakah ciri-ciri dia? Okey. Sebelum tu, kita tengok dulu pengenalan dia. Okey, bumi mengalami cuaca panas bermula bila? 8,500 tahun dahulu. Suhu dunia meningkat. Okey, bila terlampau panas, dia akan meningkat dan berlakulah kecairan air batu. Itulah dipanggilkan zaman air batu akhir. Inilah dinamakan perglaserian yang memberikan kesan besar terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Apakah perubahan dia? Dari ais yang penuh satu muka bumi ni, kemudian panas, dia cair. Bila cair, akan berlakulah ada lautan kan, kita belajar ada berapa lautan? Ada 5 lautan yang telah terbentuk hasil cair itu. Okey. Kita tengok pada kotak hijau ni. Kotak hijau ni, kecairan air batu menyebabkan paras air laut dunia meningkat. Okey, kesan-kesan dia mulalah berlaku bukit bukau, kawasan tanah tinggi, dan mulalah ada tasik, pulau, dan air banjir terpancut-pancut. Air apa? Air terjun lah. Kan pembentukan tasik dan pulau lah telah memisahkan haiwan dan saya seronok pula. Memisahkan haiwan dan tumbuhan di kawasan yang berbeza. Maka berakhirlah zaman air batu akhir. Okay, kita tengok pula pada kotak kuning. Kita tengok kotak kuning jap. Okey, saja saya memang suka saja gelak sorang-sorang kan. Saja bagi awak tanya. Okey, kotak ini perubahan cuaca yang tidak lagi sejuk memberikan kesan pada aktiviti manusia. Okey, cuba bayangkan pada waktu sejuk. Apa yang awak boleh ada buat? Tak ada apa kan? Awak hanya baring, tidur dan berselimut. Berbanding kalau cuaca yang panas, banyak yang awak boleh keluar kan. Keluar berjumpa orang, awak pergi sana sini. Sama juga pada waktu ini. Manusia mula menjalankan aktiviti pertanian dan mengeluarkan bahan makanan. Perkembangan dari perindustrian, aktiviti pembakaran terbuka, penebangan pokok dan pembakaran minyak daripada enjin kenderaan telah meningkatkan suhu dunia. Lagi panas lagi. Jadi, terdapat ahli sains yang menjangkakan berlaku peningkatan suhu dunia sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. Maksudnya suhu makin meningkat dan makin meningkat. Sebab dah kita makin panas kan? Okey, peningkatan suhu dunia boleh menyebabkan kenaikan paras air laut. Oleh itu, kita perlu mencari tenaga alternatif bagi mengatasi peningkatan suhu dunia demi menjaga alam sekitar. Jadi kita guna barang-barang yang disarankan oleh kerajaan. Okey, zaman air batu mempunyai ciri-ciri khusus. Okey, yang dapat membezakannya dengan zaman-zaman lain. Apakah dia tu? Yang pertama adalah aras laut. Okey, yang pertama adalah aras laut. Okey, jom kita tengok apa itu aras laut. Okey. Jabatan darat zaman air batu dan migrasi. Migrasi ni ada apa? Migrasi ni adalah perpindahan, berlaku penghijrahan. Maksudnya orang berpindah. Okey. Binatang mamalia.
Jadi permukaan air laut membeku, paras air laut rendah, pulau-pulau bersambung dan tanah besar dan memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Kemudian yang kedua adalah berlaku pada kehidupan manusia. Okey, apa dia berlaku tu? Kita tengok. Terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamar. Tanah pamar ni tanah yang rata. Tanah yang rata. Yang sejuk. Mereka hidup secara nomad. Apa itu nomad? Apa itu nomad? Nomad ini adalah maksudnya manusia hidup berpindah randai. Tidak akan tetap pada satu tempat. Itulah dipanggil nomad. Jadi kalau awak suka tukar-tukar tempat dalam kelas nanti kan, kita akan naik kelas. Awak suka-suka tukar-tukar tempat, awak pun dipanggil nomad. Okay, gurau tu gurau. Dan memburu binatang. Okay, selain itu berlakulah pada ciri fizikal bumi. Of course lah, ciri fizikal makin berlaku kan. Jadi paras air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi dilitupi salji. Okay, kemudian yang seterusnya binatang. Binatang apa itu? Okay, binatang seperti mamut, badak, kuda, singa tinggal di kawasan tanah pamar yang sejuk. Okay, yang seterusnya apa berlaku pada tumbuhan? Tumbuh utama ialah rumput dan tumbuhan renek. Apa tu tumbuhan renek? Tumbuhan yang pendek, yang menjala. Menjala apa maksudnya? Jenis yang bukannya naik tinggi, dia akan mendatar macam itulah. Kemudian yang terakhir adalah suhu bumi. Okay, apa berlaku pada suhu bumi? Suhu dunia terlalu sejuk. Dunia dipenuhi oleh salji, terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropah. Okay, kita tengok bahagian sini, kotak hijau ni. Nampak kotak hijau ni kan? Okay, kita akan baca sini. Okay, suhu merupakan ciri penting zaman air batu akhir. Walaupun benua di utara dan benua di selatan masih lagi sejuk, namun di benua Asia, di mana di tempat kita ni, suhu mulai panas. Keadaan ini membolehkan manusia berhijrah ke benua Asia yang sebelum ni bersuhu sejuk. Selain itu, bentuk muka bumi yang mengalami perubahan. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendah ditenggelami oleh air dan membentuk tasik. Itulah berlakunya tasik. Kecairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat seperti hari ini. Okey, tugasan awak pada hari ini adalah salin soalan ini dan buat dalam buku latihan sejarah. Apakah kesan jika suhu dunia semakin meningkat? Apa kesan dia? Cepat, kita dah belajar tadi kan? Apa kesan dia? Okay, cadangkan langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar. Awak mesti pandaikan apakah langkah-langkahnya untuk menjaga alam sekitar. Kalau tak tahu, cuba tanya mak ayah atau abang atau kakak. Itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.